Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah thumma amma ba'd. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan lagi dan diberikan peluang untuk bersama-sama lagi di dalam perbincangan kita berkaitan dengan hukum hakam tajwid. InsyaAllah pada sesi perbincangan kali ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita di dalam tajuk sifat-sifat huruf, yang mana kita akan menggunakan kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Asy-Syaikh Muhammad As-Shadiq Qamhawi rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Sifatul huruf, sifat-sifat huruf. As-sifat jam'u sifatin. As-sifat ialah jamak kepada sifat. Jamak ni maksudnya plural lah, plural. Kalau mufrad maknanya singular. Was-sifatu lughatan ma qama bisyai'i min al-ma'ani. Sifat dari segi bahasa makna dia ialah ma qama bisyai', satu perkara, satu benda yang berdiri pada satu benda lain. Maksudnya satu benda yang menumpang pada satu benda yang lain. Min al-ma'ani, maksudnya daripada benda-benda yang zat. Contoh macam kita kata pokok, apa sifat yang ada pada dia? Sifat yang ada pada pokok tu adalah orang panggil sifat, benda yang menumpang. Okey, kal alami, seperti alam. Alam ni maksudnya semua benda yang bersifat alam. Awil bayadi, ataupun putih. Awis sawad, ataupun hitam. Wa ma ashbaha dhalika, dan apa sahaja yang menyerupainya. Maksudnya sini apa dia? Maksudnya sifat yang menumpang, ya, satu benda yang menumpang pada zat. Pada benda-benda yang zat. Okey. Contoh kalau kita kata Muhammad adalah zat. Warna apa yang ada pada maksudnya Muhammad tu, dia kulit dia warna apa? Kulit dia warna koko, warna hitam, warna putih. Jadi putih, hitam, koko apa semua ni dipanggil sebagai sifat. Benda yang sifat ni dia tumpang adalah orang panggil apa? Zat. Okey, tu dari segi bahasa. Tapi itu bukan murad kita ataupun kehendak kita. Kehendak kita nak tahu apa makna sifat ni dari segi takrif ilmu tajwid. Wastilahan, yakni takrif ilmu tajwid, maksudnya sifat dari segi takrif ilmu tajwid. Kaifiyatun 'aridatun lil harfi 'inda husulihi fil makhraji min jahrin wa rakhawatin wa shiddatin wa ma ashbaha dhalik. Wa ma ashbah, iaitu makna dia apa? Cara yang mendatang bagi satu huruf ketika mencapainya pada makhraj daripada jahar, sifat jahar, rakhawah dan syiddah, dan apa saja yang berkaitan dengannya. Maksudnya sifat-sifat yang lain. Maksud sini apa dia? Maksudnya satu sifat, maksudnya sifat huruf, sifat-sifat yang dilafazkan, yang mana bila kita melafazkan sifat tu, maka kita dapat mencapai kepada penyebutan huruf. Sebab seperti mana yang kita belajar pada perbincangan yang lepas, huruf ni dia ada dua benda nak mencapai, maksudnya
sebutan huruf yang tepat. Yang pertama, kena apa? Kena mengetahui, kita perlu mengetahui makhraj huruf. Dari manakah asal makhraj itu keluar? Maksudnya, dari manakah asal huruf itu keluar? Itu yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut. Jadi, bila mana kita dapat mempraktikkan dua item ini, maka kita dapat apa? Menyebut sesuatu huruf dengan tepat dan betul. Okey, itu dia punya apa? Kehendak sebenar kita mengetahui sifat-sifat huruf ni. Okey. Waqtulif, dan berbeza apa? Berbeza pendapat ni. Berbeza pendapat di kalangan ulama-ulama berkaitan ilmu tajwid ni. Kadzalik fi adadis sifat, pada berbilangnya sifat. Maksudnya ulama khilaf berapakah sifat-sifat huruf yang wujud pada huruf-huruf di dalam ilmu tajwid ni lah. Faminhum man addaha sab'a asyrata sifatan. Antaranya ni Syekh Sadiq Qamhawi dia datang apa? Datang pendapat yang pertama. Antaranya mengira apa? Mengatakan bahawa sifat huruf ni ada 17. Itu pendapat yang pertama. Wa minhum man zada ala dhalika ila 40 sifatan. Oh, ni banyak ni. Dan antara lagi sebahagian yang lain, maksudnya sebahagian ulama yang lain menambahkan sifat-sifat huruf yang tersebut ni, maksudnya yang daripada 17 tu, sehingga kepada apa? 44 sifat. Oh, yang ni banyak ni. 44 sifat. Yang tadi 17. Yang kedua 44. Wa minhum man naqasaha. Tu fi'il madhi tu. Dan antaranya lain, maksud pendapat yang ketiga, mengurangkan. Mereka ni mengurangkan pendapat yang kedua tadi. Ila 14 sifatan. Okey, ha ni kembali kepada mana ni? Kembali kepada pendapat yang kedua. Dia kata apa? Antaranya lagi kelompok yang tiga, ulama yang tiga mengatakan bahawa sifat huruf ni ada 14 saja. Jadi dia kurang lagi. Bihazfil idlaq wa didduhu, dengan menghazafkan, dengan membuang sifat idlaq dan lawannya. Apa lawan bagi sifat idlaq? Ismat. Okey. Jadi dua dia buang idlaq dengan ismat. Lepas tu walin hiraf dan sifat inhiraf. Wallin dan sifat lin. Wa ziyadati sifatil gunnah, dan membuang sifat gunnah. Jadi 14 tu dia buang yang apa? Dia buang yang 17 tu kan. Okey. Sebab apa sifat did ni maksudnya yang berlawan, maksudnya ada orang panggil, kalau dalam bahasa Kedah orang panggil gu, ataupun dalam bahasa Melayu Fushah kita panggil ada pasangan. Dia setiap sifat ni dia ada lawan. Lawan bagi dia, maksudnya ada dua. Okey. Jadi golongan yang ketiga kata ada 14 saja. Wa minhum man addaha 16 sifatan bihadfil idlaq wa didduhu bihadfil idlaq wa diddihi aidha wa ziyadati sifatil hawa'i. Dan golongan yang keempat, maksudnya ulama yang berada di pendapat yang keempat, dia kata apa? Mereka ni mengatakan bahawa sifat huruf ada 16 dengan membuang sifat idlaq dan juga ismat. Wa ziyadati. Okey. Tadi saya silap sikit. Okey, yang nombor 3 tadi tu, wa minhum man naqasaha ila 14 sifatan. Maksudnya apa? Dia buang sifat izlaq dan ismat, lepas tu buang inhiraf, lepas tu buang lin. Maksudnya 17 tolak 4 jadi 13 lah. Lepas tu waziyadati sifatil gunnah, lepas tu dia tambah sifat gunnah. Jadi 17 tolak 4 jadi 13. Lepas tu 13 campur 1 tambah 1 jadi 14. Tu yang ketiga. Yang keempat ni dia tolak sifat izlaq dengan ismat. Maksudnya 17 tolak 2 15. Lepas tu waziyadati
sifatil hawa, hawai. Sifatil hawa ni maksudnya jauf. Jauf. Maksudnya ulama yang ni menganggap jauf ni bukannya apa? Bukannya makhraj. Sebelum ni kita dah bincang bahawa jauf ni adalah bahagian makhraj. Tapi ulama yang keempat ni, maksudnya golongan keempat ni kata tidak, jauf ni adalah sifat. Jadi dia tolak 17, tolak 2 jadi 15. Jadi 15 tambah sifat jauf ni tambah 1 jadi 16. Okey, wal mukhtar. Okey, mukhtar ni maksudnya pendapat yang rajih. Madhhabu Ibn al-Jazari. Mazhab Ibn al-Jazari. Yang ini pendapat yang pertama. Fi iddiha 17 sifatan. Pada mengira bahawa sifat huruf ni ada 17 nah. Okey, nanti kita akan bincang apa itu 17. Wahia ala qismain, yang terbahagi kepada 2. Qismun lahu didduh. Bahagian pertama ialah sifat yang mempunyai lawan. Maksudnya setiap sifat tu, setiap pecahan-pecahan tu dia ada dua. Maksudnya dia ada guru ataupun pasangan yang berlawan. Contoh syiddah lawan dia rakhawah, istifal lawan dia isti'la dan sebagainya. Lepas tu bahagian kedua, wa qismun la diddalah. Dan pecahan yang kedua ialah pecahan yang tidak ada berlawanan. Maksud tidak berlawanan maksud pecahan yang mana sifat tu dia tunggal. Sifat tunggal, dia tak ada lawan. Okey. Falladhi lahu diddun. Fa ni fa tafriq ni. Okey. Fa tafriq, maka yang ada lawan ni 5. Maksud ada lawan 5 maksudnya 5 kali 2 10 lah. Okey, walladhi la diddalah. Dan yang tidak, sifat yang tidak ada berlawan, maksudnya sifat yang tunggal ada 7. Jadi maksudnya 5 kali 2 10. Okey, 10 tambah 7 17. Nampak nah? Wal nabda ataupun wali nabda billadhi lahu diddun fanaqul. Dan kita mulakan sifat yang mempunyai lawan, maka katakanlah oleh kami, maksudnya kami berkata. Okey, maksud sini maksudnya Syekh Sadiq Qamhawi dia nak mulakan apa penerangan. Okey, al-awwalu al-hams wa didduhu al-jahr. Okey, dia cerita, dia sebut dulu sifat-sifat yang mempunyai perlawanan. Okey, yang bahagian pertama iaitu sifat yang pertama iaitu hamas, lawan dia jahar. Okey, nanti saya akan terangkan. Jangan risau. Okey. Dekat yang kedua ni dia tak sebut dah. Al-awwal saja. Okey. Wasyiddatu wat-tawassut wa didduhuma ar-rakhawah. Okey, yang ni pecahan yang kedua. Bukan. Sifat berlawan yang kedua. Syiddah dengan tawassut. Nanti saya akan terangkan sebab apa syiddah dengan tawassut ni dia dikira sebagai satu. Nanti kita akan terangkan. Okey. Wa didduhuma ar-rakhawah. Dan lawan bagi kedua sifat yang tersebut tu ar-rakhawah. Wal isti'la, ni yang ketiga. Maksudnya sifat yang ada lawan. Wa didduhu al-istifal. Lawan dia adalah istifal. Saya akan sebut saja ni sebab depan ni akan ada penafsiran yang lebih terperinci. Wal itbaq, yakni yang keempat ni, sifat keempat. Wa didduhu al-infitah. Lawan dia infitah, sifat infitah. Wal idlaq wa didduhu al-ismat. Dan yang kelima idlaq, lawan dia ismat. Okey, was-sab'atu allati la didda laha. Dan 7 lagi sifat yang tidak ada lawan baginya, maksudnya sifat yang tunggal. Hiya as-safir wal qalqalah. Sifat safir, lepas tu wal qalqalah, sifat qalqalah. Wal inhiraf, sifat inhiraf. Wat takrir, sifat takrir. Wal lin, sifat lin. Wat tafashi, dan sifat tafashi. Wal istitalah, dan sifat al-istitalah. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi perbincangan seperinci pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.